Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar-pelajar. Apa khabar pelajar-pelajar? Jadi, kelas hari ini saya akan buat syarikat berhad di mana ditanya oleh pelajar-pelajar bilakah saya akan buat syarikat berhad. So, saya harapkan kelas hari ini akan mempermanfaatkan semua pelajar-pelajar di sini. Sebenarnya syarikat berhad dia tak susah, dia senang saja. Syarikat berhad dia sebenarnya merujuk kepada liability berhad, di mana ialah tanggungan berhad. Syarikat berhad, yang perkataan berhad ini sebenarnya rujuk kepada liability atau tanggungan berhad. Tanggungan berhad. Okey. Tanggungan berhad. Berhad. Iaitu berhad kepada modal disumbangkan. Modal disumbangkan. Sebagai contohnya, supaya lebih senang difahami. Jika andaikan Jimmy mulakan perniagaan dengan kedai Jimmy, modal disumbang 10,000. Selepas 10 tahun berniaga, okey, kedai Jimmy mengalami kerugian sebab COVID-19. Maka aset dipegang 5,000. Liability dihadapi 30,000. Okey? Jadi kekurangannya ialah 25,000. Okey. Jadi kekurangan 25,000 itu mesti ditanggung oleh Jimmy. Sebab liability atau tanggungan kedai Jimmy adalah tidak terhad. Maka jika Jimmy memulakan perniagaan dengan kedai Jimmy, dia gunakan 10,000, tetapi 10 tahun dia sudah rugi 25,000, iaitu kekurangan 25,000. Dia terpaksa bayar balik 25,000 ini. Akan tetapi, jika Jimmy mulakan perniagaan dengan syarikat Jimmy sendirian berhad atau berhad, pelajar-pelajar tengok, sini adalah perkataan berhad bukan. Jadi, maka disumurkan 10,000 selepas 10 tahun jika syarikat itu mengalami kerugian sebab COVID-19. Sama juga kekurangan ini 25 bukan. Kekurangan 25 tidak ditanggung oleh Jimmy sebab liability syarikat Jimmy sendirian berhad adalah terhad. Terhad kepada berapa? 10,000 disumbang
Itu sahaja. So, I hope pelajar-pelajar boleh faham. Jika kamu memulakan kedai Jimmy, iaitu syarikat terhad kepada modal disumbang. Tidak terhad. Kedai Jimmy tidak terhad. Tetapi syarikat berhad atau syarikat sendirian berhad adalah terhad. Inilah perbezaannya. Kita boleh tengok ada dua jenis syarikat berhad, iaitu syarikat sendirian berhad dan syarikat awam berhad. Biasa kita tak tulis syarikat awam berhad, kita hanya tulis syarikat berhad, iaitu syarikat genting berhad. Syarikat apa terhad? Berhad maknanya dia adalah syarikat mesej berhad adalah syarikat awam. Syarikat Damai Potensi Sendirian Berhad, Pintar College Sendirian Berhad adalah syarikat bersendirian. Perbezaannya adalah minimum seorang, maksimum 50 orang. Minimum seorang dan tiada maksimum. Milikan saham atau share hanya kepada individu, persatuan dan entiti perniagaan yang tertentu. Tetapi ini boleh dibuka kepada siapa-siapa untuk beli. Di mana dia bukan tertentu, tapi dia bebas. Pasaran bebas. Pasaran bebas, iaitu daripada pusat saham. Pusat saham. Maka kita boleh tengok, ini akan kita juga selalu dikatakan senalai, iaitu pusat saham. Di mana bebas milikan itu boleh dijual di mana-mana di pusat saham. Ini hanya kepada pemegang saham yang sendiri saja. Jadi ini juga dipanggil sebagai syarikat tersenalai. Tersenalai. Perkataan senalai itu adalah listed. When we say a listed company, maknanya dia adalah syarikat berhad. Syarikat berhad. Pasaran bebas merujuk kepada pusat saham. Okey. Status share-nya, dia tidak disenalai dan disenalai. Inilah perbezaan dia. Sebenarnya, ketiga-tiga ini adalah menjelaskan satu elemen saja, tetapi kita dipecah pada tiga penghuraian. Dan laporannya tidak boleh diedar kepada orang lain, tidak penuh. Maknanya jika saya mempunyai sebuah syarikat, dipanggil syarikat Pintar, syarikat Jimmy Sendirian Berhad, you tak boleh tengok laporan saya. Tetapi laporan saya jika dikatakan syarikat Jimmy Berhad, iaitu awam berhad, you boleh baca laporan saya bila-bila masa. Bila-bila masa. Dan saya mesti ditunjuk kepada orang awam. Dengan cara mana? Dengan cara you pergi Google search. You boleh tengok syarikat Genting Berhad punya laporan keuangan. Dan kita mesti disiarkan semasa mesyuarat agung. Mesyuarat agung kita dipanggilkan AGM, iaitu tiap-tiap tahun kita mempunyai satu mesyuarat yang penting. Okey, faham ah? Share sebenarnya terdiri daripada dua jenis, iaitu share biasa dan share keutamaan. Jenis-jenis modal ini sepatutnya ditulis jenis-jenis share pun boleh. Oh, 看一下，不是jenis-jenis modal，应该是jenis-jenis share lah。对啊，cut掉它那个。Jenis-jenis share terdiri daripada share biasa dan share keutamaan. Saya selalu katakan saham, dia sama, dia ada dua perkataan. Yang paling senang kita nak bincangkan perbezaan dia, share biasa adalah berkongsi aktif. Jika berikut, tapi kita tak boleh tulis dalam what we say, dalam SPM. Tapi kita boleh antaikan dia lebih kurang sama dengan berkongsi aktif. Berkongsi aktif. Ini dikatakan berkongsi dito. Jika pelajar-pelajar pernah baca saya atau tuntun saya punya perkongsian, saya memang ada keterangan antara berkongsi dito dan berkongsi aktif. Di mana berkongsi aktif boleh buat keputusan. Buat keputusan. Ini tidak boleh buat keputusan. Buat keputusan.
Inilah perbezaan antara berkongsi aktif dan berkongsi tidur. Dia sama juga dalam syarikat awam berhad atau syarikat sendian berhad, di mana share biasa adalah berkongsi yang boleh buat keputusan. Berkongsi share keutamaan tidak boleh buat keputusan. Di mana yang penting ialah buat keputusan ialah kita akan panggilkan dia kuasa mengundi. Mempunyai kuasa mengundi. Kuasa mengundi maknanya dia boleh buat keputusan. Sama ada saya setujui atau tak setujui. Tetapi berkongsi tidur tidak boleh mengundi. Hak mengundi dia adalah tidak kuat atau tidak dibenarkan. Dan pemegang saham biasa akan menerima dividen apabila saham keutamaan dapat dividen terdahulu selepas mendapat untung. Dan kiraan dividen bagi saham biasa, share biasa adalah tidak tentu. Dia mengikut kepada prestasi. Tapi saham keutamaan adalah sentiasa tentu. Dalam buang masa, kita tengok perbezaan antara apa itu dividen. Apakah maknanya saham keutamaan akan terima dividen terdahulu dan apakah itu dividen cumulatif? Perkataan cumulatif ini juga dipanggil terkumpul atau tungkakan dividen. Tak apa, sekarang kita terus tengok baca satu soalan yang boleh faham apa yang dihuraikan oleh 2 dan 3. Kita tengok. Ingatkan, apabila kita ada untung, kita mesti bayar kepada siapa dulu? Saham keutamaan. Baru saham share biasa boleh terima dividen. Okey, kita tengok soalan 3 ini. Petani berhad mempunyai modal ditebik dan berbayar penuh terdiri daripada 800 unit saham share keutamaan RM1 dan share biasa adalah 5 sen. Tengok, sini ada tulis satu 5%. Mesti ada 5%. Ada tengok perkataan 5% ini. Maknanya, apabila kita buat kiraan dividen kepada share keutamaan, dia merupakan 800,000 unit, taraf RM1 seunit, taraf 5%. Maknanya dia boleh beroleh berapa? 如果改了就没有关系了。Dia boleh dapat 40,000. Maknanya apabila ada untung kita terus bayar dia 40,000. Barulah boleh bayar kepada saham biasa, share biasa. Saham biasa atau share biasa. Kita tengok sini, share biasa dia tak tulis berapa percentage, dia tidak akan ditulis. Dia hanya tulis share keutamaan sahaja, iaitu 40,000. Maknanya, apabila kita dapat 60,000, untung boleh diakhir, maknanya dia untung boleh diberi kepada saham pemegang share lah. Jadi apabila kita ada 60,000, kita turut bayar dia 40,000. Baki baru boleh kepada share biasa. Keutamaan maknanya dia dibayar dividen terdahulu. Akan tetapi, tengok tahun kedua, kita bayar dia dapat 40,000 saja. Tetapi kita sudah janji dia bayar 40,000 bukan? Jadi mana cukup untuk 40,000, tak cukup untuk bayar 40,000 bukan? Jadi kita bayar dia 24,000. Maka share biasa tak ada dulu. Sepatutnya tak cukup. Tetapi kita masih kekurangan berapa? Kita masih kekurangan 16,000. Kekurangan untuk share keutamaan. Sebab kita janji dia bayar 40,000. Tetapi kita sanggup membayar 24,000 saja. Jadi kita masih kurang 16,000 kepada dia. So, next year, kita dapat 75,000. Kita akan bayar dia berapa? Kita akan bayar dia 16,000 untuk tahun lepas. Untuk tahun ini kita janji bayar 40,000. Kita bayar 56,000.
supaya kita bayar balik. Dan tahun ketiga 75,000 tolak 56,000. Ialah itu paki dibayar kepada saham share biasa. Kita bayar dia 19,000. Again, kita tengok contoh ini menghuraikan atau maknanya dividen. Dividen adalah satu kongsi untung dibayar secara tunai. Kita ada dua jenis share. Share keutamaan dan share kebiasaan. Share biasa. Share keutamaan kita janji bayar tiap-tiap tahun 40,000. Jadi apabila saya dapat 60,000, kita bayar dia 40,000. Kita masih berbaki 20,000. Tetapi apabila tahun kedua, untung kita hanya 40,000, kita bayar 24 saja. Tak boleh bayar share biasa sebab tak cukup. Apabila tahun ketiga, dia sampai 75,000, kita terpaksa bayar balik tunggakan tahun lepas dan bayar tahun semasa. Jadi kita bayar dia 56,000. Jadi kita gunakan ini tolak 19,000 adalah untuk share biasa. Begitu senang saja. Tak apa, supaya kamu lah senang faham lagi, kita boleh tengok sini. Ini soalan contoh satu lagi. Saya tengok sini. Jadi kita tengok, inilah untung dia. Okey, ini soalan 5 lah. Okay. Jadi kita tengok dividen kepada share keutamaan. Kita di mana kita sudah berjanji. Kita tengok ada share keutamaan adalah 6%. Kita bayar dia 1,000,000 share kali RM2 per share kali 6%. Jadi kita boleh dapat 120,000. Maknanya kita mesti bayar dia 120,000 setiap tahun. Jadi kita tengok agihan dia. Keuntungan pada tahun pertama ialah 110 dan tahun kedua ialah 280. Tapi kita janji bayar dia 120,000. Kita tengok janji adalah 120,000. Jadi kita dapat 110, kita bayar dia 110 lah. So saham biasa tak apa dah. Kekurangan dividen saham keutamaan menjadi 10,000. Jadi tahun kedua kita dapat 280 bukan? Kita janji bayar dia 120. Jadi kita terpaksa bayar dia 130,000. Yaitu 120 yang kita janji dan kekurangan tahun lepas dan pakinya. Barulah kita tolak. Kita dapat berapa? 150,000. Inilah antara saham keutamaan dan share keutamaan dan share biasa. Siapa yang membuat keputusan? Share biasa yang membuat keputusan. Mempunyai hak undi. Inilah saya sudah terangkan. Begitu senang saja. Okey, jadi kita buat satu soalan lagi. Senang saja topik ini sudah habis. Kita tengok sini. Soalan 2. Pada 1 April, syarikat Pantung Berhad telah menerbit 150 share biasa RM1.50 kepada orang ramai. Semua share yang diterbit telah dipohon beri dan dibayar penuh. Maka dia semua tilangan telah dibayar penuh. So, sangat senang. Modal diterbit dan terbayar. Ini rujuk kepada kita ada 1,500,000 share taraf dengan RM1.50 se-share. Ini adalah modal diterbitkan. Maka kita terima berapa? Daripada orang ramai, kita terdapat RM2.250. Jadi,
dikatakan dia membayar dividen interim. Dividen sebenarnya adalah dividen. Interim akhir bulan adalah dividen. Pelajar tak perlu sebenarnya dividen interim adalah semasa belum tentu untung kita bayar dulu. Dividen akhir adalah selepas tentu kita bayar. Tapi dalam sukatan SPM kita tak terang sangat banyak. Jadi saya pun tak nak susah bayar untuk terangkan supaya kamu tidak mengelirukan. Jadi dividen interim dia adalah 6% bukan? Senang sahaja. You gunakan ini. Atau you gunakan ini, taraf ini sama dengan ini. Biasa saya gunakan cara ini. 150 taraf 1.5 taraf 6%. Inilah dividen dia. 135. Inilah dividen yang diperolehi. Jika dia mengatakan akhir 8%, you gunakan sama juga. Sebenarnya ada juga cikgu-cikgu gunakan angka ini taraf sama. Sebab saya gunakan ini, hasil tanpa ini adalah ini. Jadi dia sama saja, jawapan sebenarnya sama. Tapi biasa saya suka macam ini kira. Sebab kadang-kadang kita kata kira ini, kita terus kira ini pun boleh. Nah inilah jawapan. Ini adalah soalan SPM. Sangat senang saja, tak perlu pergi susah bayar. Okey? Hai semua, izinkan saya memperkenalkan Pintar College. Pintar College mempunyai 3 kampus, Kepong Campus, KL Campus dengan Rawang Campus. Pintar College turut mempunyai 3 kursus diploma, iaitu Diploma in Accounting, Diploma in Marketing dan Diploma in Management. Pinjaman PTPTN juga terdapat untuk kursus-kursus diploma kita. Mereka adalah diiktiraf oleh kerajaan tempatan dan antarabangsa. Selain itu, Pintar College juga mempunyai kursus atas talian, iaitu LCCI Online Accounting Class. Kursus ini direka khas untuk warga pekerja. Jika anda berminat dalam jurusan kecantikan, jangan melepaskan peluang ini. Kami mempunyai PTCM Skill Academy dengan pelatih kami yang amat berpengalaman dalam bidang kecantikan. Jangan lupa untuk menghubungi kami untuk maklumat lebih lanjut ya. Okey. Dan sediakan akaun permohonan saham biasa, akaun modal biasa dan akaun bank. Ingatkan, apabila dia nak kita sediakan akaun ledger, kita gunakan angka ini sahaja. Iaitu modal didebit dan terbayar. Kita gunakan perkataan ini. Jadi kita gunakan akaun ini, disediakan akaun ini. Jadi sangat senang, jangan risau. Apabila kita terbit share, maka kita jual kepada orang ramai. Pertama kita mesti terima wang. Kita terima berapa wang? 2250000. Jadi kita debit bank. Debit bank 2250000. Dan kita kredit permohonan tanpa umpukan atau permohonan saham biasa. Ini adalah first step. Terima wang. First step. Terima wang. Second step, pintahan. Iaitu kita pintar kepada modal saham biasa. Dia ada 2 catatan sahaja. 2250000. 2250000. Inilah catatan jurnal dia. Terima wang, pintar. Dengan angka apa? Modal didebit dan terbayar. Begitu senang saja. Sebenarnya syarikat perhatian bukan senang, dia susah dalam higher level. Tapi untuk SPM dia senang. Saya pun tak nak beri banyak contoh supaya tidak mengelirukan kamu semua. Jadi ini kita tutup sajalah. Ini kita pakilah. Ini juga kita pakilah.
Habislah soalan ini. Habislah semua syarikat berhad. Yang penting kamu tahu bagaimana kira dividen atas saham keutamaan dan share biasa dan share keutamaan. Jadi bawah pintar. Cukup habis topik ini. Tak apa, saya gunakan satu soalan. Kita tengok soalan ini. Ini soalan SPM yang sebenar. Jadi, dia mempunyai dua jenis saham, jadual menentukan keuntungan. Jadi, saya sudah selesaikan soalan ini. Sebab tadi saya nak kamu lebih senang faham. Untung per se adalah jadual itu menunjukkan, inilah sebenarnya untung dia nak agih untuk dividen. Dia sudah menunjukkan keuntungan diperuntukkan untuk pembayaran dividen. Atau kita panggilkan untung diagih. Tadi kita gunakan perkataan ini bukan. Tadi kita boleh tengokkan untung digunakan untuk membayar dividen dipanggil sebagai untung untuk diagihkan atau untung diagih. Sama. Tak apa, kita. Jadi sini you tengok satu lagi untung per se ini tak kisah. Kita tak kisah. Tapi dia katakan 2.16 dia mengistiharkan dividen 6% bukan? 4% kepada share utamaan dan 2% kepada share biasa. Mencadangkan dividen akhir 5% bukan? Jadi kita mesti tengok. Apabila kita katakan dividen untuk saham keutamaan, let's say is 10%. Okay? Jika dividen interim adalah 6%. Maka dividen akhir adalah berapa persen? Sebab saham keutamaan telah ditentu, dia mesti menjadi 10 minus 6 equal 4. Jika dividen untuk saham keutamaan, share keutamaan adalah 7%. Kita bayar 3%. Ini menjadi berapa? 7 minus 3%. Dia menjadi 4%. Let's say sini 12%. Sini saya bayar 4%. Maka kita gunakan 12 minus 4. Ini pelajar-pelajar mesti faham. Kita dapat 8%. Tapi untuk share biasa kita tak tolak. Sebab share biasa tak tentu. Jadi kita boleh tengok. Okay, kita boleh tengok. Baca sini baik-baik. Ini adalah untuk kira dividen saja. Okay. Untuk kirakan dividen saja. Okay. Pada 31st Jun, lembaga pengarah telah mengisytiharkan dividen interim 4% kepada share keutamaan. Jadi kita boleh tengok. Jika dividen interim share keutamaan dan share biasa. Dia katakan 4% kepada share keutamaan dan 2% kepada share biasa. Mencatatkan dividen akhir kepada share biasa. Tengok dia hanya beri share biasa adalah 5%. Maka untuk share keutamaan berapa? Kita mesti tengok. Share keutamaan dia bayar dia 6%. Share keutamaan dia adalah 6%. Share keutamaan adalah 6%. Jadi dia sudah bayar dia berapa persen? 6%. Jadi dia akan bayar dia 2%. Mengapa 2%? Sebab kita janji dia bayar dia 6%. Kita sudah bayar 4%. Masih ada bagi 2%. Iaitu dikatakan saham keutamaan adalah sentiasa tertentu. Boleh tak? Jadi, first dia menengahkan untuk dividen untuk 2014 dan 2015. I think sini soalan adalah sedikit kesilapan. Soalan mempunyai sedikit kesilapan. Dia sepatutnya menghitung kata dividen saham biasa. Dia kata, betul. Dia nak kirakan dividen saham biasa untuk tahun 2015. Kata dividen. Tengok
2015 sebab dia sini ada 3 tahun. 2014, 2015 ini adalah mengenai 2016. Dia menghitungkan 2015. 2015 kita bayar dia 150,000 kan. Tengok share biasa. Dia bayar dia 150. 2015 ya, bukan 2014, bukan 2016, 2015. 2015 150,000. Betul lah. Jadi share biasa dia adalah 5 juta. Share biasa adalah 5 juta. Kita nak kira kadanya. Kada maknanya adalah percentage. 5,000, so kita times 100%. Tengok, dia nak kira kada dividen. Kada dividen. Dividen untuk 2015 adalah 150. Tapi share biasa adalah 5 juta. 5 juta. So, I gunakan 150 times 5 juta times 100%. Kita boleh dapat berapa? Maknanya dia adalah 3%. Okay, 150 divided 5,000 times 100. 3%. Inilah soalannya. Dia nak kira dividen interim dan dividen akhir untuk 2016. Pelajar-pelajar mesti baca soalan baik-baik. Sebab sini melipat 3 tahun. 3 tahun. So, jadi untuk ketiga ini, siapa untuk 3 ini, lebih baik saya buat di luar sini sebab sini tak cukup tempat. Okay? Tak cukup tempat. Kita nak kira dividen interim. Dividen interim kita terdiri daripada share keutamaan dan share biasa. Jadi kita boleh tengok share keutamaan dia, you boleh gunakan 1 juta times 2, sebenarnya adalah 2 juta. Saya terus gunakan 2 juta ini untuk membayar. Dan share biasa adalah 5 juta. 5 juta. Jadi dividen interim adalah berapa persen? Kita tadi sudah buat bukan? Dividen interim adalah 4% untuk share keutamaan, 2% untuk share biasa. Jadi kita times 4% times 2%. 4% and 2% dividen interim. Ini adalah dividen akhir. Okay, dividen akhir. So, kita boleh dapat berapa? 2 juta times 4%, kita dapat 80,000. Dan ini kita boleh dapat 100,000. Betul tak? Betul. Jadi jumlah dia menjadi 180. Okay, dividen akhir untuk share keutamaan dan share biasa sama saja, kita masih guna 2 juta dan 5 juta times berapa persen. Jadi kita tengok sini 2 and 5. Inilah jawapan dia. 2 kita dapat 40,000, 5 kita dapat 250,000 dan jumlahnya 290. Jadi habislah syarikat Berhad. Sebenarnya pelajar-pelajar, soalan saya sudah habis. Pelajar-pelajar dinasihati buat soalan-soalan dalam buku saya dan juga ada buku latihan saya akan diterbit nanti kemudian. Jadi syarikat Berhad sebenarnya dia tak susah sangat. Pelajar-pelajar mesti faham apa itu
saham keutamaannya itu dianggapkan pemegang saham yang tidak boleh buat keputusan. Dia ada hak undian. Tetapi saham biasa boleh buat keputusan. Ada hak undian. Dividennya mesti dibayar kepada saham keutamaan baru sampai ke saham biasa. Jadi cara dia ada cumulatif. Begitulah sahaja sukatan SPM untuk syarikat berhad subsoila. Kita akan jumpa lagi untuk kelas-kelas yang akan datang, iaitu pelanjawan tunai. See you again. Bye-bye. Dr. Jimmy telah menerbitkan buku prinsip perakanannya pada tahun ini. Sesiapa yang belum beli, tunggu apa lagi? Order dengan kita sekarang. Terutamanya pelajar-pelajar SPM tahun ini, jom dapatkan buku tingkatan 5. Bukan itu saja, pada tahun depan, Dr. Jimmy juga akan menerbitkan edisi kedua. Pelajar-pelajar tingkatan 4 boleh ambil perhatian ya bersama-sama dengan kami dan jangan bertinggalan. Dan juga, Pintar College telah ada YouTube channel sendiri. Search Pintar College di YouTube dan tekan butang subscribe. Anda akan dapat menonton semua rakaman seminar-seminar kami. Jangan lupa untuk like video kami dan mengisi Google Form di bahagian description untuk mendapatkan nota percuma. Sila hubungi kita untuk sebarang pertanyaan atau berminat untuk membeli buku terbitan Dr. Jimmy. Jangan lupa untuk like dan follow kami di Facebook, Instagram dan YouTube. Terima kasih.